Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang pembedahan kosmetik dalam perspektif Islam. Ahli kumpulan kami adalah pertama Arul Azri, kedua Nu'man, dan saya Uzaifah. Oke, next. Oke, pertama sekali kita akan cerita tentang apakah definisi pembedahan. Definisi menurut Kamus Dewan, edisi keempat, pembedahan bermaksud perbuatan membedah. Secara amnya, pembedahan kosmetik iaitu pembedahan yang dilakukan untuk memperelok atau mempercantik penampilan, terutamanya rupa seseorang. Pembedahan kosmetik didefinisikan sebagai sebarang prosedur yang diminta oleh pelanggan untuk membentuk semula struktur badan yang normal untuk tujuan meningkatkan kecantikan dan keyakinan diri. Jadi, pembedahan dekonstruk yang bertujuan membaik fungsi dan mengembalikan rupa yang normal tidak termasuk dalam definisi ini. Next. Next. Okey, apakah itu pembedahan kosmetik? Pembedahan kosmetik juga dikenali sebagai pembedahan plastik. Istilah pembedahan plastik berasal daripada perkataan Yunani iaitu plastikos yang bermaksud acuan atau membentuk. Pembedahan kosmetik mengembalikan rupa bentuk asal manusia atau menambahkan kecantikan luar manusia bagi memperoleh rupa atau anggota yang diingini. Dalam isu pembedahan kosmetik telah wujud sejak zaman dahulu lagi yang mana golongan Cina dan Hindu telah melakukan amalan bertindik di hidung dan di telinga sejak tahun 700 Masihi lagi. Kemudian dalam bahasa Arab disebut sebagai jirahah at-tajmil yang bermaksud memperbaik penampilan satu anggota tubuh yang nampak, yakni secara fizikal lah, atau untuk memperbaiki fungsinya ataupun ketika anggota tubuh itu berkurang atau hilang atau rosak atau boleh dikata cacat. Di dalam syariat Islam, isu ini sudah timbul pada awal Islam lagi, yang mana Rasulullah telah melakukan beberapa perkara berkaitan dengan isu kecantikan ini seperti mewarnakan rambut dan sebagainya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah. Maksudnya, Rasulullah telah bersabda, ubahlah rambut uban dan jangan menyamai kaum Yahudi dan Nasrani. Okey, seterusnya kita melihat pula kepada hukum pembedahan kosmetik menurut Islam. Okey, baik. Secara asasnya pembedahan kosmetik ni dia ada dua hukum yang besar lah, iaitu harus dan juga yang haram. Kalau harus, kita akan tengok bahagian yang harus dulu. Harus ni apa tujuan dia? Tujuan pembedahan kosmetik yang diharuskan ini, yang pertama ialah bertujuan untuk merawat keaiban atau untuk membaiki kecacatan. Dalam Islam dia dipanggil al-uyub al-khalqiyah ataupun kecederaan atau penyakit atau kecacatan yang berlaku sejak seseorang itu lahir lagi. Jadi perawatan kosmetik, pembedahan kosmetik ini bertujuan untuk memperbaiki kecacatan sejak lahir. Contohnya seperti bibir sumbing, jari jemari yang bercantum dan juga sebagainya. Seterusnya ada juga yang al-uyub at-tari'ah ataupun cacat yang datang kemudian ataupun yang datang melalui faktor luaran seperti kemalangan, ditimpa kebakaran atau seumpamanya, seperti wajah yang rosak akibat kebakaran atau kemalangan. Dalilnya sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula ubatnya. Hadis riwayat yang Bukhari. Seterusnya, tujuan yang kedua diharuskan pembedahan kosmetik ini adalah untuk membaik pulih kecacatan yang diperolehi akibat dari kebakaran, kemalangan, penyakit dan sebagainya. Ini adalah yang sama macam atas tadilah. Tapi yang ni saya bagi contoh pemindahan kulit ataupun skin transplant. Seterusnya penanaman rambut, hair transplant bagi wanita yang ada masalah keguguran rambut. Seterusnya untuk menghilangkan kecacatan yang boleh mengakibatkan seseorang itu
mengalami masalah yang boleh jadi masalah mental lah, seperti stres, hypertension, kemurungan dan sebagainya. Next. Tujuan yang seterusnya ialah untuk merawat kecacatan semula jadi yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh badan pesakit atau jiwanya. Jadi melalui proses pembedahan kosmetik ini akan hilanglah rasa sakit pada seseorang itu. Jadi lebih mudah bagi seseorang itu untuk melakukan aktiviti harian seperti beribadat, bekerja dan juga aktiviti yang lain lah. Seterusnya pembedahan yang dilakukan dengan tujuan untuk membentuk semula bahagian tubuh badan yang tidak normal, untuk mengembalikan semula bentuk dan juga fungsi tubuhnya. Hukum dia harus untuk mengembalikan bentuk anggota tubuh badan kepada keadaan sebagaimana manusia dijadikan. Ini berdasarkan dalil yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Surah At-Tin ayat yang keempat. Seterusnya, pembedahan kosmetik ini juga diharuskan untuk membaiki kehodohan melampau pada wajah atau badan seseorang, khususnya jika kehodohan tersebut mengganggu emosinya. Sebab bila mengganggu emosi ni banyaklah kesan-kesan buruk yang boleh bawa kepada emosi ni. Contohnya dia bila stres mungkin dia boleh jadi bunuh diri contohnya. Jadi benda ni kita nak elakkan lah. Islam nak elakkan. Seterusnya tujuan yang terakhir ialah mengimplan ataupun menanam benda lain sebagai ganti kepada anggota asal. Ataupun maksudnya di sini bila ada kecacatan dia diganti dengan benda lain. Contohnya berlaku pada zaman Nabi berdasarkan dalil daripada Abdul Rahman bin Tarafah yang bermaksud sesungguhnya kulit hidung Arfajah bin As'ad telah terpotong pada hari peperangan Kulak pada zaman jahiliah. Maka dia menggantikan hidungnya yang rompong itu dengan perak lalu berbau busuk. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan agar digantikan dengan emas. Jadi di sini Nabi juga membenarkan dan menyuruh para sahabat untuk menggantikan anggota tubuh yang cacat tadi. Seterusnya hujah. Hujah bagi pengharusan pembedahan kosmetik ini ialah pembedahan kosmetik ini diharuskan sekiranya ianya bertujuan untuk merawat keaiban ataupun kecacatan yang dialami oleh pesakit. Jadi tujuan yang diharuskan untuk merawat keaiban atau kecacatan sahaja. Selain pada tu dia tidak dikira haruslah. Seterusnya keaiban dan juga kecacatan boleh membawa kepada gangguan mental sekiranya tidak dijalankan pembedahan plastik ini. Secara logiknya, gangguan mental ini lebih teruk jika dibandingkan dengan kesakitan pada anggota badan. Seperti yang saya cakap tadi, kesakitan mental ni, gangguan mental boleh juga membawa kepada kesan yang lebih buruk lah kepada si pesakit tersebut. Ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, wahai hamba-hamba Allah sekalian, bertaubatlah, berubahlah kamu, sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan sesuatu penyakit itu melainkan dijadikan ubat kecuali penyakit tua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seterusnya, okey, ni kita masuk pula kepada hukum pembedahan kosmetik yang haram. Pendapat ulama yang mengatakan haram jika tujuan pembedahan kosmetik ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang berikut, iaitu untuk menambahkan kecantikan seseorang, untuk mengubah kulit wajah supaya kelihatan lebih muda dan menarik, memenuhi keinginan hawa nafsu dan juga kepuasan seksual, ingin kelihatan lebih muda dan juga cantik, dan ingin menarik perhatian orang lain, terutamanya perhatian yang bukan mahram lah. Seterusnya, hujah pengharamannya. Ulama dia mengatakan bahawa pembedahan kosmetik ini menolak ketentuan dan juga takdir Allah. Dan pembedahan ini juga mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu konsep taghyir. Konsep taghyir ni akan dibincangkan selepas inilah. Dan perkara ini merupakan amalan syaitan seperti mana potongan ayat Al-Quran yang bermaksud, dan sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdaya mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Jadi di sini Allah akan menyesatkan mereka dari kebenaran jika mereka ini mengubah ciptaan Allah.
Jadi ulama menggunakan dalil inilah untuk mengatakan bahawa hukum pembedahan kosmetik ini ialah haram. Okay. Dalil yang seterusnya, dalil as-sunnah ada dua. Yang pertama ialah daripada Asma. Sesungguhnya seorang perempuan telah datang pada Nabi lalu berkata, aku ada seorang anak perempuan yang baru melangsungkan perkahwinan. Dia telah jatuh sakit lalu rambutnya telah gugur. Adakah boleh bagiku untuk menyambungkan rambutnya dengan benda lain dengan diberi cemara atau dan sebagainya? Lalu Nabi SAW berkata, Allah SWT melaknat orang yang menyambung rambut dan orang-orang yang meminta untuk menyambung rambut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang bermaksud Allah SWT melaknat orang-orang yang membuat tatu dan yang meminta untuk dibuat tatu, dan orang yang menipiskan bulu kening dan orang-orang yang meminta untuk dinipiskan bulu kening, dan orang-orang yang merenggangkan gigi untuk tujuan kecantikan, yang mana perkara ini membuat ciptaan Allah. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut haram untuk mereka untuk mengubah ataupun meminta untuk mengubah ciptaan Allah. Jadi ulama menggunakan dalil inilah untuk mengatakan bahawa pembelian kosmetik itu haram. Seterusnya, okey, hukum pembelian kosmetik pada masa kini lah. Pembedahan kosmetik ni untuk tujuan rawatan dan pembentukan semula kecacatan atau keaiban pada diri seseorang itu adalah diharuskan. Tetapi dengan bertujuan semata-mata untuk mengubah kejadian asal, tetapi yang jika pembedahan itu bertujuan untuk mengubah kejadian asal bagi tujuan kecantikan, ia adalah haram lah dan hukumnya adalah berdosa besar. Sesungguhnya hukum syarak ini mendatangkan kesenangan kepada umatnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah mendatangkan kesenangan kepada umat manusia dan bukan mendatangkan kesusahan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, jadi Islam ni ialah agama yang menggalakkan umatnya untuk sentiasa kelihatan cantik lah. Hal ini boleh dilihat menerusi hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Nabi Muhammad SAW sabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik dan sukakan kecantikan. Dia juga suka melihat kesan nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya. Seterusnya. Okey, jika untuk melakukan pembedahan kosmetik ini, dia ada syarat-syarat yang tertentu lah. Syarat-syarat pembedahan kosmetik yang diharuskan ini seperti yang berikutlah. Yang pertama, tiada rawatan lain selain daripada pembedahan plastik. Untuk membaiki seseorang itu, hanya pembedahan plastik saja yang boleh. Dan tidak ada alternatif lain. Jika ada alternatif lain, maka pembedahan plastik tidak boleh dilakukan, pembedahan kosmetik. Seterusnya, tidak membawa kepada kemudaratan. Maksudnya di sini tak membawa kepada kemudaratan yang lebih besar berbanding dengan sebelum tu. Maksudnya jika buat pembedahan kosmetik ini, maka seseorang itu mungkin mengalami penyakit lain lah, ya, koma, kematian dan sebagainya. Jadi tak boleh untuk dilakukan. Seterusnya, mendapat keizinan dan juga persetujuan daripada pesakit dan juga wali itu sendiri. Jika pesakit tu contoh macam saya sebut tadi, dia ada kebakaran, jadi dia koma. Jadi wali dia perlu membagi keizinan untuk dilakukan pembedahan plastik pada pesakit tu. Seterusnya, pembedahan kosmetik juga dilakukan untuk tujuan kesihatan semata-mata dan juga tidak ada niat yang lain. Seterusnya, pembedahan kosmetik ini perlulah tidak bercanggah dengan syariat, iaitu perlu mengikut tidak melebihi batas lah. Seterusnya, doktor yakin yang pembedahan boleh berjaya dilakukan tanpa risiko bahaya dan juga mudarat yang lebih besar. Seterusnya, mesti diakui doktor Islam dan juga pakar dalam bidang pembedahan kosmetik. Seterusnya, doktor hendaklah melakukan pemantauan selepas pembedahan supaya tidak berlaku kesan yang lebih buruklah kepada pesakit. Seterusnya, mesti mengikut peraturan umum kecantikan Islam, iaitu seterusnya peraturan umum kecantikan Islam yang pertama ialah tidak mengubah ciptaan Allah. Iaitu pembedahan kosmetik ni tak ubah daripada lelaki pergi perempuan ataupun perempuan pergi lelaki. Seterusnya, tidak memudaratkan diri sendiri seperti kesakitan pada tubuh atau bertambah beban keuangan pesakit tersebut. Seterusnya, tidak ada unsur penipuan atau untuk membangga diri. Tidak melakukan pembaziran. Maksudnya tak ada pembedahan kosmetik yang melebihi kemampuan seseorang tersebut. Dan juga tidak ada unsur najis, tidak menyerupai jantina yang berlainan,
tidak menyerupai orang kafir dan juga orang yang fasik, dan wanita hanya berhias untuk suami dan juga mahramnya sahaja. Seterusnya, Okay. Untuk contoh pembedahan plastik, yes we know, pembedahan kosmetik ni ialah kita mengubah ciptaan atau mengubah struktur badan kita atau mengubah sel-sel dalam tubuh badan kita untuk melihat lagi lebih cantik. So ya, kita melihat pada isu-isu pembedahan kosmetik ni. Yang pertama ialah pembedahan facelift. Apa itu pembedahan facelift? Ia adalah pembedahan kosmetik yang bertujuan untuk menegangkan kulit di wajah kita, iaitu di pipi, dahi dan leher. Itulah part-part utama pembedahan facelift ni. Jadi macam mana dia buat? Jadi kulit wajah ni diketatkan dengan menarik kemudian menjahitnya sehingga ia kelihatan semula jadi dan tidak ada kesan jahitan yang untuk kelihatan. Dengan cara ini kedutan akan hilang dan penampilan akan jadi lebih muda daripada umur yang sepatutnya. Pakar bedah mempunyai kaedah yang berbeza yang dapat digunakan untuk menegangkan kulit wajah seperti yang diinginkan. Namun pembedahan ini melibatkan risiko yang sangat tinggi dan memberi kesan negatif yang kekal terhadap penampilan dan kesihatan pesakit. Jadi pembedahan facelift ni bertujuan untuk kita tarik kulit kita ni. Contohnya yang dah pipi ataupun kulit-kulit berkedut yang meloyot apa semua tu, dia tarik balik untuk jadi tegang. Jadi nampak awet muda gitu lah. Jadi benda ni salah lah. Sebab apa? Dia mengubah ciptaan yang telah Allah tetapkan. Jadi apa fungsi, kesan serta matlamat pembedahan facelift ni? Jadi kebanyakan pembedahan ini dilakukan hanya untuk kecantikan dan jarang sekali untuk perubatan. So ya, kita tahu kalau sesuatu tu untuk kecantikan, ia dilarang oleh Islam untuk membuatnya kecuali hanya untuk perubatan. Jadi yang kedua, untuk memastikan kesan yang berpanjangan, kulit lebihan dibuang untuk mengurangi kesan luka dan pembedahan. Pembedahan ini juga memakan masa hingga 8 minggu untuk fasa penyembuhan. So daripada start pembedahan tu dia makan masa lah untuk kulit tu nampak tegang, lepas tu parut tu hilang untuk nampak secara naturalnya. So ia satu benda yang membazir lah, kita menggadaikan nyawa kita untuk 8 minggu semata-mata untuk melihat lebih cantik, yang pada hakikatnya akan ada efek-efek buruknya. Dan poin terakhir, kebiasaannya pesakit yang membuat pembedahan ini mempunyai kebekakan dan perubahan terhadap muka yang beranggapan terhadap terhadnya untuk bersosial. So contoh in case kalau pembedahan tu melibatkan perubatan, so dia tak ada masalah untuk melakukan ni. Contohnya kulit berlebihan tu menyebabkan ada penyakit kanser ataupun dan sebagainya. Jadi ia dibolehkan, tapi yang tidak boleh dibenarkan dalam Islam ialah untuk kecantikan sahaja. Jadi risiko dia, jika seorang mempunyai masalah terhadap kadar penyembuhan luka, maka kesan-kesan fisiologi akan nampak jelas pada muka seperti parut yang sangat jelas pada kesan-kesan jahitan tu. Selain itu juga masalah saraf wajah terluka boleh dialami semasa menjalani pembedahan dan menyebabkan pergerakan otot pada muka terhad. So contoh macam masalah saraf yang mana contohnya kita tersenyum. Kalau seorang tu senyum, dia tak nampak natural lah, tak nampak senyum tu secara semula jadi. Dia ada benda-benda yang tersangkut sebab otot pada muka tu tak ada yang saraf dia terputus gitu. Yang ketiga, yang paling bahaya sekali ialah boleh lumpuh, separuh lumpuh ataupun total lumpuh. Lumpuh sepenuhnya disebabkan saraf-saraf terputus. Jadi ni kita tengok contoh pembedahan facelift yang mana yang sebelah tu sebelum dan selepas. Kita nampak lah dia tarik bahagian pipi dia, dagu dia, dahi dia untuk kelihatan lagi muda. Ni pun sama. Okay, seterusnya cheek dan chin implant, yang mana kita memasukkan sesuatu pada pipi. Itulah. Okay, pembedahan yang dibuat untuk mengimplan bahan pada muka untuk meningkatkan ciri tertentu pada muka, pipi dan rahang seseorang. Pembedahan ini tidak akan membuat wajah baru ataupun menyerupai wajah seseorang yang lain. Akan tetapi ia hanya meningkatkan kecantikan, ciri-ciri kecantikan pada wajah
muka. Sebagai contoh, seorang tu dagu dia bercabang 3. So dia masukkan sesuatu tu ke dagu untuk nampak lagi tirus. Ataupun pada pipi, dia dah nampakkan pipi tu macam pau-pau sikit, jadi dia masukkan supaya dia nampak pipi tu macam pau. Jadi ini satu perkara yang salah lah kalau untuk kecantikan, sebab kita menambahkan sesuatu pada ciptaan Allah. Okey. Jadi apakah yang dia tambah tu? Apa benda yang dia tambah tu? Salah satu bahannya ialah arsenik. Arsenik ialah bahan plastik lutsina dengan ketahanan dan kejelasan optik yang berbezalah, yang tak nampak. Dia lutsina tak nampak lah, tapi ketahanan dan kejelasan optik tu sangat jelas. Arsenik mempunyai ciri-ciri seperti kaca, tetapi ketahanannya lagi tinggi daripada kaca, dan ia digunakan untuk menyerupai seperti tulang. Macam kita nak masukkan dekat dagu tu, kita masukkan contohnya arsenik ni, supaya dagu yang bercabang 3 tu boleh jadi tirus. Okey. Bahan yang kedua ialah semi-soft silicon. Ia adalah polimer dengan gantian oksigen ataupun oksigen fiber yang mempunyai pelbagai radikal organik. Ia digunakan untuk menyerupai tisu lembut, soft tissue seperti di pipi. Jadi macam tadilah kita bincang, pipi yang contohnya cekung ataupun yang ada masalah ke, yang tak menarik perhatian, jadi dia masukkan semi-soft silicon ni untuk nampakkan pipi tu pau-pau sikit, bam-bam sikit, gitulah. Jadi antara kesan implan pembedahan ini, yang pertama sekali ialah jangkitan kuman yang boleh menyebabkan keburukan pada muka serta perlu membuang bahan tersebut. Contohnya lah, sebab kita memasukkan sesuatu dalam badan kita, pada muka kita, jadi tak mustahil jika bahan-bahan itu terjangkiti ataupun kontaminat dengan kuman lah. Jadi jika benda tu dah dirosakkan ataupun jadi bahan jangkitan kuman, jadi benda tu perlu dibuang lah. So jadi penambahan kos untuk membuang, lepas tu nak tambah balik, buang tambah balik, jadi satu benda yang membazir. Yang kedua, merosakkan sistem saraf sehingga boleh mematikan sebahagian fungsi otot. Yang ketiga, atresia. Yang keempat, pendarahan yang teruk selepas pembedahan. Okey, ni contohnya kita tengok tadi dagu. Dagu ni dia macam ke dalam sikit. Jadi dia buat pembedahan, tambahkan arsenik, jadi dagu dia ke depan sikit gitu. Macam ni pula, sama juga bahagian dagu, dia adjust sikit jadi cantik. Lepas tu hidung dia kasih, daripada yang macam badut sikit, dia lepelkan sikit, gitulah, dia ada buat pembedahan sikit. Okay, yang terakhir sekali, Botox. Botox ni pernah jadi satu isu di Malaysia pada lama dulu, yang mana suntikan Botox. Botox ni ialah neuromodulator yang boleh disuntik dan berfungsi untuk melegakan ketidakseimbangan otot saraf. Ia disuntik pada badan dan menyebabkan otot berhenti bergerak untuk sementara, dan ia menyebabkan kedutan pada muka dan berhenti terbentuk. Dalam konteks kosmetik, ia berfungsi untuk mengurangkan penampakan garis halus dan kedutan dengan mengenjangkan otot di bawah kulit. Jadi bagaimana ia berfungsi? Botox ni disuntikkan dan ia ditumpukan terhadap sistem saraf, dan ia mengganggu isyarat pemprosesan penghantaran saraf itu. Dengan isyarat proses saraf tu, dia merasa mengecutkan otot dan ia boleh menyebabkan kekejangan otot yang sementara. Jadi saraf akan menghantar isyarat acetylcholine yang di hujung saraf tu yang bertemu dengan otot, dan ia melekat pada reseptor otot dan menyebabkan sel mengecut. Jadi Botox ni dia block sistem saraf tu daripada sampai ke otot. Jadi sel otot akan mengecut. Apa kesan sampingannya? Salah satunya ialah lebam disebabkan kekejangan otot ataupun pengencetan otot. Yang kedua, mata kering ataupun air mata akan berlebihan. Yang ketiga, masalah kesukaran untuk bernafas sebab kekejangan otot pada muka, dan dia melibatkan sistem saraf kan. Jadi tak mustahil jika kesukaran bernafas ni boleh terjadi.
Dan yang terakhir masalah dengan penglihatan. Jadi kita tengok kat sini contohnya daripada kita nampak macam pembedahan tapi dia ialah suntikan botox yang dia mengecutkan otak sel otak tu sendiri supaya jadi lagi tegang lah. Ni juga. Jadi isu-isu yang dibincangkan pada di sini ialah terhadap pembedahan kosmetik yang dilarangkan. Jadi kalau yang dibolehkan tu tak ada masalah. Contohnya macam screen transplant yang mana kita letakkan sel-sel kulit untuk membaiki kulit yang contohnya kesan terbakar yang kritikal. Jadi kulit tak dapat regeneration sel balik. Jadi tak ada masalah lah untuk kita buat pembedahan ataupun penempelan sel kulit tu. Jadi ia tak ada masalah kalau dari segi perubatan. Yang jadi segi masalah ialah dari segi kosmetik ataupun kecantikan. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada isu pengubahan ciptaan Allah. Isu yang timbul di sini adalah tentang isu pengubahan ciptaan Allah ataupun disebut sebagai taghyir. Secara ringkasnya, pengubahan ciptaan Allah ini adalah satu perubahan kepada satu bentuk baru, sama seperti asal atau kepada bentuk baharu. Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang perbuatan mengubah ciptaannya dalam surah An-Nisa dalam ayat 116 hingga ayat 119. Dalam ayat ini, saya ingin fokuskan kepada ayat iaitu dalam terjemahannya berbunyi, lalu mereka membelah telinga binatang itu dan aku menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Maksud dari ayat ini adalah syaitan akan menyuruh manusia mengubah dalam ciptaan Allah SWT. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis. Next. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis Nabi yang menceritakan tentang larangan melakukan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai mengubah ciptaan Allah. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, Allah melaknat perempuan pencacah datu dan perempuan yang meminta dicacahkan datu, perempuan pencukur bulu kening, perempuan yang meminta dicukurkan untuknya, dan perempuan yang menjarak gigi. Mereka melakukannya tujuannya untuk mencantikkan diri. Dan ini adalah mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa Nabi telah melarang beberapa perbuatan mencacah tatu, menjarakkan gigi dan menyambur rambut kerana perbuatan ini dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah. Okay, seterusnya. Okey, kita masuk kepada konsep taghyir. Apakah itu maksud taghyir? Maksud taghyir dalam bahasa Arab secara bahasa adalah tabdil, tahwil dan intiqal yang mempunyai maksud yang sama iaitu berubah atau berpindah. Dalam kata lain, berdasarkan maksud dari taghyir dan khalq dalam hadis yang saya sebut sebelum ini, dapat disimpulkan bahawa maksudnya adalah apa-apa perbuatan yang boleh mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis tersebut, mufassir berpendapat bahawa maksud sebenar taghyir yang disebut dalam nas lebih tepat kepada pengubah suaian fizikal iaitu anggota badan kita lah. Berdasarkan hadis tersebut, elemen yang penting yang kita perlu tekankan adalah pertama, Allah melaknat perbuatan mencacah tatu, mencukur kening, menjarakkan gigi. Kerana laknat tersebut menunjukkan perbuatan yang dosa besar. Kedua, inilah laknat disebut dalam hadis kerana sama dengan perbuatan mengubah ciptaan Allah. Elemen yang ketiga, larangan tersebut adalah bertujuan mencantikkan, tetapi dibagi pengecualian jika perbuatan tersebut untuk tujuan rawatan. Okay. Tetapi hal yang ini boleh dilihat dengan satu riwayat lain daripada Ibnu Mas'ud. Maksudnya, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah melarang mencukur bulu kening, mencacah tatu, menyambung rambut, melainkan untuk tujuan rawatan.
Dalam riwayat ini menjelaskan sebab perbuatan ini diharamkan jika tujuan mencantikkan. Tetapi jika tujuan untuk rawatan adalah hukumnya diharuskan. Next. Dalam pengubahan ciptaan Allah, iaitu taghir, kita perlu lihat aspek-aspek yang tertentu. Aspek yang pertama kita perlu lihat adalah bentuk taghir tersebut, sama ada bersifat kekal ataupun sementara. Aspek kedua, teknik yang digunakan, sama ada melalui pembedahan ataupun bukan melalui pembedahan. Yang ketiga, kesan daripada taghir tersebut, sama ada mempunyai kesan positif ataupun kesan negatif. Yang keempat, hasil yang diperoleh, sama ada taghir tersebut mengurangkan sifat asal, sama dengan sifat asal, ataupun ia menambah dengan sifat asal. Aspek yang terakhir, kita perlu lihat adalah tujuan taghir dibuat. Adakah tujuan tersebut untuk kecantikan, rawatan dan sebagainya. Okay, seterusnya, kita masuk kepada isu semasa yang berlaku. Okay, isu semasa yang saya pilih adalah contohnya dalam isu botox yang telah disebutkan oleh saudara Aziz sebelum ini. Okey, isu botox telah dibincangkan dan difatwakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bahawa suntikan botulinum toxin type A atau kita biasa dengar botox adalah haram digunakan kerana ia didapati terkandung bahan-bahan yang meragukan dan bersifat najis. Dalam isu ini terdapat pertikaian yang berlaku, iaitu terdapat pihak yang cuba untuk mempertikaikan dengan mengatakan bahawa bahan yang digunakan untuk menghasilkan botox ini melalui protein, di mana protein yang digunakan bukan daripada binatang yang haram, iaitu khinzir dan anjing. Tapi botox ini juga mungkin dianggap namanya sebagai daripada sesuatu yang kotor. Dan mereka juga mendakwa dari segi kesihatan penggunaan botox tidak memudaratkan jika dilakukan oleh pihak-pihak yang bertauliah dan pakar dan menggunakan teknik yang betul. Dan botox ini juga jika dilihat daripada sudut kesan sampingannya, pihak ini tidak menolak bahawa berkemungkinan akan menimbulkan kesan sampingan jika digunakan secara berlebihan tanpa pemantauan oleh orang yang lebih bertauliah. Dan diakui oleh para pakar bahawa botox digunakan untuk memperbaiki keadaan muka kepada pengguna supaya berasa lebih selesa dan bukan untuk mengubah menjadi orang lain. Jika dilakukan untuk perubatan seperti kemalangan ataupun kecacatan, ia hukumnya adalah harus dan perlu diikuti dengan pemantauan oleh ahli-ahli yang pakar. Kesimpulan daripada isu ini, kita perlu jelas bahawa tujuan yang dibenarkan adalah bagi memperbaiki anggota badan yang rosak. Contohnya akibat kemalangan, kecacatan tubuh manusia kepada manusia yang normal. Botox ini atau pembedahan kosmetik seperti pembedahan plastik contohnya dalam hal ini dibenarkan kerana jika tidak dilakukan akan mendatangkan mudarat kesihatan kepada seseorang individu itu. Sekian daripada kami. Terima kasih.